أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang dialu-alukan penceramah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Sa'adun, yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Taala. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita berkumpul pada malam ini untuk satu ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi esok belum Maulid Rasul ya. Kita Maulid Rasul pada hari Khamis. Tapi Ustaz datang malam ni okey juga. Kalau semua buat malam Khamis, habis surau masjid semua hanya ahli Korea saja. Betul tak? Tapi kalau buat begini, ada yang buat malam Rabu, ada yang malam Khamis, mungkin ada buat malam Jumaat. Jadi ahli-ahli Korea yang lain bolehlah tumpang sekaki, boleh mendengar tiap-tiap hari, beberapa hari untuk ceramah khas Maulid Rasul. Ada juga kebaikannya. Baik, jadi sebelum menyerahkan mikrofon kepada penceramah pada malam ini, jadi kita sama-samalah mengambil semangat Maulid Rasul, kita akan selawat bersama-sama. Jadi boleh kalau kita berdiri kot, baru semangat ya. Berdiri sama-sama, kita berselawat dengan lagu yang biasa sajalah untuk semua boleh ikut. Saya pun dah post di grup, semua grup saya dah post. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد ودنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi tuan-tuan boleh duduk. Jadi untuk seterusnya majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Naim bin Sa'dun untuk meneruskan ceramah khas pada malam ini berkaitan dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى عمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Surau Haji Maksum Meru Kelang Selangor Darul Ihsan Malaysia, ahli jawatan kuasa Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, AJK kira-kira pengurusan jenazah, penggali kubur ada, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogeh, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, sama ada yang dah sunat ataupun yang belum sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabare moga-moga diparingi waras, amin insya-Allah. Wis madang oporong ketorone kayo ngelih wali sengelih insya-Allah madang nang syurga, amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada malam yang baik ini kita sama-sama dapat dihimpun, boleh berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga, alhamdulillah. Kata ulama, siapa di dunia lagi boleh terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah di akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga Allah, amin insya-Allah. Sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu
وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتتئا من الشكر الجميل مطايا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذ من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه sallallahu wasallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan berzanji, puji-puji, selawat di atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan rasa kecintaan dan juga mendapat syafaat kepada semua yang membacanya insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bersempena dengan bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita disuruh untuk sama-sama mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa cara. Pertama sekali dengan memperbanyakkan selawat. Ni, yang kedua dengan melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sunnah baginda Rasulullah ini adalah penghubung kita kepada baginda Rasulullah. Ya, kalau kita sebut tentang macam mana kita nak menghubungkan seseorang itu dengan seseorang, maka banyak. Ada melalui telefon, ini dia. Tapi kita macam mana nak telefon Rasulullah? Ini dia. Maka caranya dengan berselawat. Bila mana kita mention, kita sebut saja nama baginda Rasulullah sekali, maka Rasulullah akan tahu siapa yang menyebutnya dan akan ingat. Sebab itu, sesiapa yang nak Rasulullah kenal dia besok di Yaumul Qiyamah, di Mahsyar, di hari akhirat, di hari pembalasan, maka hendaklah dia banyak menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak mengamalkan sunnahnya. Dan sunnah yang paling ringan, yang paling mudah, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dengan setiap tindakan mulakan dengan bismillah. Angkat cawan, bismillahirrahmanirrahim. Ya, buka penutup, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuang air, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita nak minum, bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh tuan-tuan ya. Kemudian dah minum, alhamdulillah. Ini adalah semudah-mudah amal sunnah yang kita boleh laksanakan. Dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara sunnah yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh lakukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, nabi akhir zaman, nabi yang memberi syafaat pertolongan di dunia dan juga di akhirat.
Di dunia memberi pertolongan, di dalam kubur memberi pertolongan. Kita tuan-tuan bila ada ujian, bila ada masalah, ulama suruh lakukan 4 perkara. Nombor 1, banyakkan apa dia? Banyakkan istighfar. Ya, nombor 2, banyakkan berdoa. Nombor 3, banyakkan berselawat. Dan yang keempat, banyakkan solat. Maksudnya kita dalam hidup ni bila ada ujian, apa-apa ujian, daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik, ada tak orang yang tidak diuji oleh Allah? Tidak ada. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami jadikan, kami uji ya, kesusahan dan kesenangan itu sebagai ujian. Kata Piramli, cobaan. Ada anak ujian, tak ada anak ujian. Baru banyak dalam hidup menyesal dengan apa yang kita minta. Dulu minta, sekarang menyesal. Menyesal, Ustaz, saya kenapa? Dulu nak sangat kahwin, kenapa? Sekarang nak bercerai, Ustaz. Ada tak? Ada berapa ramai orang bercerai. Dulu nak kahwin kan nak bercerai. Dulu nak sangat tanah dekat kawasan saya nak beli dekat Puncak Alam lah. Ya, sekarang dah beli nak jual pula. Kenapa? Oh, tak boleh, Ustaz. Kawasan itu kanan kiri depan belakang, jiran-jiran mulut puaka macam tu. Contoh je. Dalam hidup, banyak kita menyesal dengan apa yang kita minta. Ya, sebab itu Allah Ta'ala jadikan hidup ni adalah ujian. Dulu nak sangat anak. Tuan-tuan, dulu nak sangat motor. Bila dah ada motor, ujian nak? Ujian. Anak bawa kena saman, anak bawa kemalangan, ya, dipinjam orang, ya, kemudian apa dia, kemalangan. Bila mana kita tidak ada motosikal, kita tak ada kenderaan, kita diuji dengan tidak ada kenderaan, terpaksa berpanas, berhujan untuk pergi ke surau. Ya, bila mana kita ada kenderaan, kita diuji dengan kenderaan. Dulu menangis tak ada kenderaan, sekarang menangis dicolong wang. Bawa motor bisuku pergi surau, habis mayang isyak tengok, wah, mendi. Motor kau bersuara eneng. Siapa sing colong? Kurang ajar gitu. Tengok CCTV, tengok ada eneng maling. Ya, sing colong. Ya, bila tak ada motor, kita sedih, tak ada motor. Bila ada motor, sedih juga. Hidup ini tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan adalah dunia tempat sedih. Dunia tempat apa? Sedih. Dan jangan biarkan dunia tempat sedih ini berlarutan sampai di akhirat. Tuan-tuan, sesiapa yang mana dia nak di akhirat menjadi tempat gembiranya, hendaklah di dunia ni banyak sedihnya. Banyak sedih mengenangkan dosa. Ya? Yang kita tak boleh sedihkan ni dunia. Yang kita hanya sedihkan ni akhirat. Ya tuan-tuan, yang nak disesalkan ni apa dia? Akhirat, bukan dunia. Berapa ramai orang pencinta dunia menyesal, sesal dunianya. Tak dapat tanah, tak dapat projek, tak dapat itu, menangis, sedih. Ya, tidak boleh kita sesalkan perkara dunia, kerana dunia telah ditulis oleh Allah. Ya, yang kita perlu sesalkan benda dosa, benda maksiat yang kita lakukan, kerugian-kerugian yang telah kita laksanakan sepanjang kita hidup. Berapa ramai orang di dunia ni, dia bekerja keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, umpama membina istana pasir. Apa maksud membina istana pasir? Akhirnya istana pasir itu bila-bila masa akan runtuh di lambung ombak. Ada orang yang mana keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi, cari harta yang banyak, tak sempat baca Quran, tak sempat solat malam, tak sempat sembahyang jemaah, tak sempat datang kuliah, tak sempat solat duha, tak sempat umur 40, meninggal tak sempat rasa duit pencen, duit EPF. Harta yang dikumpul rupanya harta waris, bukan harta dirinya. Sebab itu tuan-tuan, untuk masuk syurga hanya dengan satu jalan, iaitu melewati jalan baginda Rasulullah. Rasulullah masuk syurga tak? Maka dengan satu jalan saja boleh melalui, boleh sampai kepada syurga, iaitu melalui jalan yang sama yang dilewati, yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ajarkan kita apa? Maka kita laksanakan, kita lakukan. Mengikut sunnah baginda Rasulullah, maka kita akan berjaya. Hadirin sekalian, dunia ni adalah tipu daya. Di dunia ni tuan-tuan, negeri yang kita akan tinggalkan. Maka Rasulullah sebagai pedoman untuk kita sama-sama ikut. Ya, Rasulullah hidup sederhana. Rasulullah tuan-tuan, harta ni tuan-tuan, Rasulullah suka belanjakan, bukan simpan. Kan tujuan harta bukan untuk disimpan, tapi untuk dibelanjakan. Kerana harta yang kita cari tuan-tuan, kita hanya boleh sempat guna 3 saja. Nombor 1 yang kita sempat makan dan minum, yang kedua yang kita sempat pakai, dan yang ketiga yang sempat kita belanjakan. Tuan-tuan, air ni rezeki saya ke bukan? Air ni bukan rezeki saya. Rezeki saya yang cuma saya sempat minum tadi seteguk. Ini kalau saya tak sempat minum, bukan rezeki saya. Kita di tempat Jawa tuan-tuan, kita biasa ada nasi ambeng.
Kenduri mu putih, kondang mangan, isin kon mangan, ya. Sinoman kan, isin kon mangan. Kondangan, kondang mangan. Ada macam-macam. Nanti AJK Masjid akan umum, Assalamualaikum, ya malam ni kita akan ada kenduri dekat rumah sekian-sekian. Ya, dia ada buat bancaan, ya, dia ada buat apa dia, mu putih, ada buat apa lagi? Ada buat ya macam-macam lah, ya. Ada macam-macam buat program-program, ada yang kenduri arwah, ada yang rumah baru, ada yang bini baru, ada motor, semua. Orang Jawa disuka buat kenduri. Bila datang, bukan makan saja di tempat kampung-kampung biasa, dah makan, ada dapat yang namanya bontrat, berkat, nasi ambeng. Bawa makanan. Bawa balik rumah, ya, yang semalam punya, minggu lepas, bulan lepas, masuk dalam peta ais, orang dipangan. Dapat lagi yang baru. Ya, akhirnya, ya, tak dimakan. Isteri kita cuma rasa dah tak elok, buang. Sebab tu rezeki ni bukan yang banyak. Hidup ni bukan tentang banyak, hidup tentang sempat. Ada orang anaknya tak ramai, tapi sempat. Ada orang cucunya ramai, tapi tak sempat. Cucu kita cuma 2, tapi daripada baby sampai umur tingkatan 3, duduk dengan kita. Cucunya 20, seorang pun tak duduk dengan kita, duduk jauh-jauh, tak jumpa. Tunggu raya. Zaman COVID, 3 tahun tak jumpa. Ni dia, video call je lah. Tuan-tuan, hidup ni bukan tentang banyak. Ustaz, anak saya tak ramai, 2 orang. Tapi 2 daripada baby sampai hari ni, umur dia 30, duduk dengan saya. Saya pergi hospital, pergi klinik, anak saya bawa. Ada orang anaknya 8, tapi dia pergi klinik, hospital, naik Grab. Alah melasi. Ya, sebab apa dia? Sebab anak-anak pakak sibuk. Ya, tuan-tuan, hadirin sekalian, sebab itu dalam hidup ni, janganlah kejar dunia. Nanti kita kesal. Dunia ni tuan-tuan, kalau dikejarkan orang entek-entek. Rasulullah kata kejarlah dunia sekadar untuk boleh tinggal kat dunia. Berapa lama? 60-70. Kejar akhirat untuk sekadar boleh duduk selamanya. Makna tuan-tuan, duduk di dunia ni kejap ke lama? Kejap. Pejam celik 20, pejam celik 40, pejam celik 60, pejam celik 70, bimbang pejam tak celik-celik. Allahu Akbar. Lepas tu di dunia ni jangan kita kejar dunia. Jangan dikejar kesombongan. Sehebat apa pun jawatan kita, kita akan sekejap lagi digelar almarhum almarhumah. Sebesar apa pun rumah kita. Saya pergi di Kancung Darat, Jalan Aman. Tuan-tuan, kat situ ada kubur. Rumah besar-besar. Yang ni rumah, ini kubur. Tengok rumah, tengok kubur. Saya tengok ni besok rumahnya ni besar macam ni, meninggal masuk kubur. Kubur ni bilik yang paling kecil yang kita akan duduk, tuan-tuan. Masuk dalam kubur, dimasukkan pula dengan tanah, maknanya sempit ke sempit? Sempit. Kita akan duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk kat rumah yang kita duduk sekarang. Betul ke betul? Tuan-tuan, kenderaan kita sebesar apa pun, kita akan mati naik van jenazah. Semahal apa pun baju kita, besok kita cuma pakaikan kapan. Dan semahal apa pun minyak wangi kita, kejap lagi kita akan cuma pakai pakaian wangian kapur barus. Betul ke betul? Sehebat apa pun panggilan kita, Datuk YB Tan Sri yang berhormat, ya, besok almarhum almarhumah. Sebab itu jangan disombongkan dunia ini. Kerana tuan-tuan, ya, jadilah manusia ini tuan-tuan nombor 1. Jadilah manusia ini, ya, bagaikan apa dia? Ya, pemurah bagaikan laut, penyayang bagaikan matahari, dan juga, ya, rendah diri bagaikan bumi. Penyayang, pemurah bagaikan laut. Laut ni tuan-tuan, kalau kita nak sedekah air laut dekat kawan kita, kita kedekut ke tak? Sebab apa dia? Habis ke tak habis air laut? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang ni, dia tak kaya, dia susah, tapi dia boleh belanja lagi duit. Masuk duit dalam tabung kat surau, bagi kat masjid, bagi mak ayah. Pelik gitu. Dia tak takut habis ke? Dia tak takut habis. Sebab apa dia? Sebab yang disedekah itu adalah anak benih yang akan tumbuh lagi banyak. Itu yang yakin. Mana qasamalun min sadaqatin, kata Rasulullah, tidak berkurang harta bagi orang yang sedekah. Ya, sebab itu tuan-tuan, hidup bukan tentang banyak. Ada orang dalam akaun 4 juta, yang ni RM400. Walaupun RM400, cendol sempat minum. Cendol sempat, nyendol sempet, madang sempet, mangan sempet, turus sempet, sedekah sempet. Yang 4 juta kedekut bin Haji Bahil, tak sempat guna, meninggal. Alah. Yang dapat siapa? Waris. Betul tuan-tuan.
Rasulullah SAW hartanya belanjakan. Rasulullah ni orang kaya, bukan orang miskin. Tapi Rasulullah pilih hidup sederhana, belanjakan hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Betul tuan-tuan, harta yang kita ada, kita hanya simpan yang kita mampu jawab depan Allah. Yang tak mampu jangan kita simpan. Dalam akaun ada 400,000, yang mampu jawab 100,000. Lagi 300 bagi dekat masjid apa dia? Bagi dekat surau apa nama? Surau Haji Maksum, pandai-pandai AJK jawab. Faham ke faham tuan-tuan? Iya, jangan kita jawab semua. Tak pandai kita nak jawab semua. Kita tengok kat rumah sejadah banyak contoh. Ni orang datang, "Ji, ni rumahku surau." Kenapa cakap macam tu? Banyak betul sejadahnya. Ni kadang-kadang orang bagi. Ayo. Ya. Kain plakatnya banyak, gajah duduk, gajah bangun, gajah tak boleh bangun. Yang gajah-gajah tu, yang pakai cuma 2, bagi kat orang. Nah, ini dia. Tudung, ibu-ibu. Kan tudung pasal sandar kan dah tersandar lama. Tudung ni 3 lemari. Mana yang kita mampu jawab, kita simpan. Tak mampu, kita agih-agihkan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni, musim buah sekarang ni. Sekarang ni banyak buah duku, langsat, durian. Buah apa lagi tu? Buah manggis. Kita teringin tuan-tuan nak makan buah manggis. Ya. Tadi saya beli sekilo berapa? Sekarang ni 3 kilo RM20. Saya beli RM10 je lah. 1,5 kilo. Banyak-banyak nanti kan kena tanya jawab depan Allah. Ya. Berapa ni? RM20 3 kilo. Bolehlah RM20. Kita duduk berdua suami isteri. Makan cuma 2-3 biji. Lepas tu berlonggo atas meja. Anak-anak semua tak ada kan. Ada yang Kuala Lumpur, Johor, Baru, ada Penang semua. Lalas busuk macam tu. Tuan-tuan, 2 kilo lebih tu siapa nak jawab? Kita nak jawab depan Allah. Kalau tuan-tuan kita teringin, mana boleh kita beli 2 biji? Boleh tak nak beli 2 biji? Teringin. Kita pun terpaksa beli sekilo. Sekilo tak habis makan berdua suami isteri. Tuan-tuan nak makan ke tuan-tuan duku langsat sekilo? Ni dia. Buat rasa-rasa je. Ya? Jadi akhirnya dikurang. Membazir. Jadi apa salahnya letak kat masjid? Tuan-tuan, apa-apa yang kita dapat, kita hanya bawa pulang yang kita boleh manfaatkan. Yang kita tak boleh manfaatkan, boleh bawa pulang. Sebelum sampai rumah, tengok kanan kiri, mana lampu yang hidup. Assalamualaikum. Oh, apa tak bengi-bengi. Iki yang kontrol. Yang balik sekolah ceramah. Bagi, hadiahkan. Ini tuan-tuan. Kerana semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. La tazulu qadam 'abdin hatta tus'al arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang umur, tentang jasad, tentang ilmu dan tentang harta. Daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Sebab tu tuan-tuan, tak ada duit dengan banyak duit lagi mumet. Kalau tuan-tuan banyak duit tak mumet, maknanya belum banyak. Faham tak tuan-tuan? Orang kalau banyak duit ni mumet tau. Mumet endasi. Tahu mumet? Pening. Tuan-tuan, orang tak ada duit pening. Orang banyak duit lagi pening. Kalau tuan-tuan tak pening, maknanya belum banyak. Ada dia. Main pening, ya Allah banyaknya duit aku. Pening. Nak urus. Selipar je harga RM40,000. Agak-agak letak kat situ, hati tenang ke? Dia tekan. Kita bimbang. Takut dicolong wang. Betul tuan-tuan, hidup ni sederhana, tenang. Sebab tu harta ni sifatnya mengikat. Semakin banyak, semakin keabotan. Berat. Lagi, cara nak bagi ringan, sedekahkan. Kalau kita simpan, dia akan jadi bebanan. Ya. Sebab tu Rasulullah sebut, ramai orang yang mengumpul harta waris. Ni dekat media sosial, di mahkamah, sedang menguruskan harta si mati. Waris sedang menguruskan harta si mati 2 bilion. Banyak ke banyak? Banyak. 2 bilion kalau tuan-tuan susun RM1 sampai setahun tak siap. RM1 susun 2 bilion. Setahun tak siap. Banyak ke tak banyak 2 bilion? Banyak. Ini tuan-tuan. Tapi hidup ni bukan tentang banyak. Sebab dia kalau banyak belum tentu kita sempat. Hidup ni limit. Ya. Dia tanya Haji, kebun yang kat Pahang macam mana? Alah Ustaz, sekiranya habis. Sakit dengkul.
Dah sakit lutut, dah tak boleh dah nak tengok. Kebun kat Pahang dah tak boleh nak tengok. Kebun kat Kelantan dah tak. Dunia semakin hari semakin menghina kita. Ni tuan-tuan. Ya, sebab itu kita bila ada anak, kita didik sungguh-sungguh jadi anak yang soleh, boleh bawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Bukan sekadar anak kita ni boleh berjaya duit banyak. Berapa ramai mak ayah jumpa saya sedih dengan anak dia. Berjaya dah jadi doktor umur 30. Kejut subuh, bila dia ketuk tok semua. Subuh, ngamuk. Ambil kunci kereta, pelayanan. Lari. Ini tuan-tuan, dia sedih. Anak dia dah berjaya tapi tak sembahyang. Tinggalkan Allah yang bagi rezeki Allah. Dia malu dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang tak sembahyang ni tuan-tuan lebih hina daripada anjing dan babi. Anjing dan babi tak masuk dalam neraka. Tapi kalau orang tak sembahyang dicemplung dalam neraka. Allahu Akbar. Betul tak tuan-tuan? Tahu dicemplung. Masuk dalam neraka. Nah, ini dia. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Jadi kita nak didik anak-anak kita ni dengan iman, dengan takwa, dengan ikut acuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia kalau kita sekadar anak kita ni boleh duit banyak, besok kita menyesal. Kerana duit masa tu dah tak boleh nak pakai. Anak kita beli kereta kita 27 juta, kereta supercar. Yah ni kereta Ferrari 27 juta. Kita pun kelip-kelip mata. Ayah kan mata dah tak berapa nampak. Takut tekan minyak masuk gaung, na'uzubillah. Kan baru tekan sikit dah supercar. Ya. Ini ya rumah 5 tingkat. Ya Allah, ayah kan dah sakit dengkul. Dibuat rumahnya 5 tingkat. Kadang dah siap tak sempat duduk meninggal. Tuan-tuan. Anak kita, ya jangan risau bab makan. Kami dah kaya. Malam ni makannya apa dia? Malam ni makannya lamb shank. Besok pagi wagyu. Besok tengah hari makan pizza. Malam makan KFC. Besok sate kajang. Hari-hari sedap. Ya. Patutnya boleh hidup lagi 10 tahun. Minggu depan meninggal. Allah. Contoh. Makan sedap sangat. Ini dia. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup ni, kita besok sampai masa kita tahu duit ni tak boleh tolong kita. Hari ni kita nak duit sebab dengan duit boleh beli itu ini. Tapi kalau meninggal malam ni, duit tuan-tuan boleh beli apa? Sekarang ni kita suluh ada duit boleh beli itu ini. Kalau meninggal malam ni, duit boleh beli apa? Dalam kubur, duit kita boleh beli apa? Baru kita tahu amalan-amalan ini yang kita perlukan. Al-Quran yang kita baca yang kita perlukan. Kita nak duduk dalam kubur lama tuan-tuan. Bukan sehari dua. Bukan satu malam di alam barzah. Malaysia mula dijajah tahun 1511. Ketika mana 1511, kalau ada orang mati disebabkan peperangan, ketika itu umur 40 meninggal. Dah duduk dalam kubur lebih 500 tahun tuan-tuan. Itu yang meninggal tahun 1511. Kalau yang meninggal zaman Jepun, zaman Fir'aun, Allah. Lama ke lama? Lama. Duduk di dunia ni sekejap tuan-tuan. Ya, hidup di dunia ni bagaikan apa dia? Umpama mimpi dalam mimpi. Allah. Pejam celik je tuan-tuan. Kita celik je, ya Allah, dah ada putu dah aku. Dah ada cucu dah. Hidup ni cuma singgah. Mak ayah kita cuma singgah. Ada depan saya dah tak ada mak ayah. Adik-beradik cuma singgah. Depan saya dah tak ada adik-beradik. Ustaz, adik-beradik kami 8. Tinggal 3 je yang hidup. Yang lain dah meninggal. Tuan-tuan, mati ni bukan tunggu giliran. Mati ni bukan nombor giliran. Mati nombor cabutan. Kalau nombor giliran mesti abang meninggal dulu. Betul tak? Tapi ada yang adik meninggal dulu. Kalau nombor giliran mesti bapak meninggal dulu, mak meninggal dulu. Tapi ada tak anak meninggal dulu? Ada. Mati ni bukan nombor giliran, tapi angka cabutan. Kita pun tak tahu bila. Tuan-tuan hadirin sekalian, kita ni sedang berjalan menuju kematian. Umur kita dah tak lama tuan-tuan. Kalau sekarang umur kita dah 30, 40, 50. Tidak ada jaminan untuk dapat 40, 50 lagi. Kalau sekarang 50, double. 50, 100. Ada tak? Saya nak kata kat kampung ni yang hidup sampai 100 tahun. Ada tak? Kampung ni ada tak 100 tahun? Tidak ada. Tuan-tuan, kematian ni benda yang pasti. Kita nak tinggalkan dunia. Sekejap lagi. Rumah yang kita bina, puluhan tahun kita akan tinggalkan sekejap lagi. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, malam pertama kita di alam barzah, selamat ke tak selamat? Tuan-tuan, cukup-cukuplah dunia menipu kita. Ya? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah dunia ini melainkan kesenangan-kesenangan yang menipu. Mana kawan-kawan kita yang dulu duduk dengan kita?
puluhan tahun nongkrong dengan kita. Berapa ramai kawan-kawan sekarang menjadi lawan. Ji, mana kawan-kawan Haji? Bukan Haji ada kawan dulu? Ya, saya ada kawan baik 30 tahun. Sekarang mana? Dah lompat parti, contoh. Ini dia. Ya, mana dalam hidup ini, ya, kita tuan-tuan, hidup ini semuanya sementara. Anak-anak sementara, umur 12 tahun je duduk dengan kita. Masuk dengan satu duduk asrama, dah jauh. Dah kahwin, jauh. Yang kata duduk asrama, duduk rumah, dah macam rumah lain-lain. Duduk dalam bilik je. Kita balik kerja, anaknya ambil makanan masuk dalam bilik. Lepas tu dia tidur, besok pagi, macam tu keluar masuk macam tu. Kita nak tegur anak kita, cakap sepatah, dia pun cakap sepatah. Dah makan? Dah. Di sekolah tu? Di sekolah belum. Itu je. Betul-betul. Siapa yang mak ayah dia sembang anak dia, sembang kencang pokok boleh tubang, gajah boleh terbang. Siapa? Tak ada. Sembang anaknya gitu je. Di sekolah dah siap? Dah. Dah makan? Dah. Itu je. Habis. Bila anak kita cakap kita, bah duit, bah duit yuran, bah nak beli buku 200, bah duit universiti 1,500. Itu je. Bila anak kita telefon, bila nak duit, nanti di WhatsApp. Betul tak? Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, hidup ni cuma sekejap je, sedilut, singgah. Adik-beradik singgah, mak ayah singgah, kawan-kawan singgah. Jadi tuan-tuan, semua tinggalkan kita. Semua tinggal. Jadi tuan-tuan, yang tak tinggalkan kita ni apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tak tinggalkan kita ni apa? Al-Quran yang kita baca. Betul Rasulullah tuan-tuan wasiatkan kita untuk kita membaca Al-Quran. Kata baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi peneman kita di alam barzah. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana. Kita bertemu lagi selepas ini insyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahumma rabbah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung sekali lagi. Hadirin sekalian, dunia ni bukan tujuan kita. Dunia ni cuma pada dunia ni adalah sebagai alat untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah pada akhirat. Nundi sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, ubah sikap kita yang merugikan. Al-Quran dan Sunnah jadikan panduan agar esok kita tidak kesesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mahu sedar. Hadirin sekalian, hidup ini tuan-tuan, ya, bukan tempat tinggal, tapi dunia ni tempat yang kita akan meninggal sekejap lagi. Ya, kejap lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Semua yang kita lihat, ya, semua kita akan berpisah. Tuan-tuan tengok saya, apa dulu tak tahulah, mungkin saya ke tuan-tuan ke, ya, mak ayah kita, adik-beradik kita. Kita balik rumah, tuan-tuan tengok kenderaan tuan-tuan, kita akan tinggalkan. Kita tengok kita punya rumah, tanah-tanah, yang semua yang kita usahakan semua akan tinggalkan. Bila mana malaikat datang, bila Israel datang nanti, kematian kita bila sampai saja tuan-tuan, masa tu baru kita tahu, satu hari ada 24 jam, sebulan ada 30 hari, setahun ada 360 hari. Kita cari mana bekal kita yang betul-betul kita nak guna, rupa-rupanya sikit je. Rupa-rupanya Al-Quran yang kita baca itulah yang kita nak pakai sungguh-sungguh. Mana dunia yang kita sibuk, yang kita nongkrong kat rumah jiran, sembang pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang. Mana benda-benda yang kita lalaikan. Rupanya dalam masa 24 jam, ya, yang betul-betul kita nak pakai dekat akhirat tu, ni Quran yang kita baca, sembahyang jemaah kita, kebaikan-kebaikan kita, sedekah-sedekah kita, yang kita lalaikan bertahun-tahun, berbulan-bulan, rupanya habis macam tu saja. Betul tuan-tuan, setiap nikmat itu akan berhenti kecuali disyukuri. Ya. Tuan-tuan, setiap nikmat itu asalnya tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Air tidak ada nilai. Kopiah tak ada nilai. Jubah tak ada nilai. Rumah tidak ada nilai. Duit tak ada nilai. Semua tidak ada nilai. Bila dia jadi bernilai? Bila dimanfaatkan kerana Allah. Air ni tidak ada nilai. Bila ngombe, minum ada nilai. Kalau kita ada air banyak kat rumah, tapi kita tak pakai, tak ada nilai. Ada jam tangan, ada 20, yang pakai cuma 1, lagi 19 tak pakai, tak ada nilai. Walaupun harga jam tangan itu 1 utas, 1 juta ringgit. Tapi bila tidak digunakan, tidak ada manfaat, tidak ada nilai. Semua nikmat harta yang kita ada asalnya tidak ada nilai. Ya, sebab itu balik rumah kita tengok mana-mana harta yang telah berhenti nilainya, maka kita panjang-panjangkan. Berkat maknanya bertambah. Macam mana kita nak jadi nilai harta yang kat rumah itu bertambah? Dengan kita manfaatkan bagi orang. Kita tengok apa yang kat rumah ni, tengok pasu bunga. Ya Allah, pasu bunga je ada 50 biji, 100 biji. Kita sekarang ni badan-badan pun dah tak berapa nak sehat macam dulu.
ya, maka kita pun hadiahkan. Bagi tahu kat AJK, bagi tahu surah Assalamualaikum, kat rumah saya ada 100 biji pasu, siapa nak ambil seorang satu pergi ambil. Yang larat-larat nak tanam pokok pergi ambil. Saya dah pencen tanam pokok. Ya, saya sekarang ni dah malas nak nyiram-nyiram pokok ke nak apa ke, saya nak sibuk baca Quran contoh. Ni dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa yang nak apa dia? Siapa-siapa yang nak buah rambutan datang rumah saya ambil. Sekarang tengah masak ambil. Kadang-kadang kita tamak. Kalau ada orang budak-budak pergi ambil petik, colong. Padahal kita satu pokok makan pun tak habis. Tapi kita duduk colong. Alah bagilah budak. Siap tulis lagi kat situ. Siapa nak ambil makan. Buat lagi apa lagi? Buat banner lagi. Siapa yang lalu lalang nak makan. Dan Pak Haji nak makan pun tak habis. Blending nanti keluarga. Ni dia. Ya, mana boleh kita nak habiskan satu pokok? Kita nak manjat, nak menek pun dah tak larat contoh. Bagi je lah orang makan lalu lalang contoh. Kecuali lah kalau kita muda-muda lagi, kita dah karang-karangnya, kita nak petik, nak tol. Tiba-tiba orang ambil, mungkin kita marah. Ya? Tapi kita kena ada sampai satu fasa yang mana kita tahu akhirnya dunia ni kita tidak akan dapat miliki. Kerana dunia ni dia bukan memiliki tetapi dia cuma pinjam. Tak ada orang boleh dapat dunia. Tak. Apa yang dapat dunia? Itu rumah tu. Rumah siapa? Rumah pusaka. Dulu siapa punya? Dulu ayah punya. Dapat ayah tu, pergi ke anak. Lepas tu kita tak dapat. Singgah. Dia cuma pas. Singgah. Ini dunia. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau nak hidup ni nak berjaya, kita kena mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita kena mengikut, ya, panduan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu biasa kita sebut di dalam sunnah ada kejayaan. Jadi macam mana caranya kita mulakan yang sedikit? Antaranya nombor satu yang kita boleh buat adalah apa dia? Banyakkan berselawat. Ya, banyakkan berselawat. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menerbitkan kebaikan-kebaikan yang lain. Mula-mula kita rajin selawat. Kemudian bila kita dah sayang, kita dah cinta, kita nak tiru apa yang Rasulullah buat. Ya, kemudian kita pun tengok, ya, kita pun faham Rasulullah ni apa dia, rajin sembahyang duha. Aku kau tak sembahyang duha, kata sayang Rasulullah. Ini dia. Rasulullah sembahyang duha, aku tak sembahyang duha. Jadi kita pun ambil wuduk sembahyang duha. Kemudian kita tengok lagi apa yang Rasulullah buat. Rasulullah bangun malam. Setiap malam Rasulullah tak pernah miss bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki. Ini dia. Ya. Jadi kita pun bangun malam. Kalau kita tak dapat buat macam Rasulullah sampai bengkak-bengkak kaki, paling kurang 2 rakaat contoh. Ya, kemudian apa lagi Rasulullah buat? Rasulullah sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Jadi kita pun baca surah Al-Mulk. Kita buat sikit-sikit. Dalam Islam, yang paling baik itu bukan banyak tetapi konsisten. Ini dia. Ya. Apa-apa sunnah yang telah kita faham dan yang telah kita tahu, kita cuba amalkan sikit demi sedikit. Kemudian apa lagi? Apa yang Rasulullah ajar pada kita? Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Tuan-tuan hadirin sekalian, harta sebenar kita bukan apa yang dalam akaun, sebab itu mati tanggal tinggal. Harta sebenar kita apa yang kita belanjakan, tuan-tuan. Baik itu bila kita ada harta, itu adalah sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Baik itu ada harta dengan tak ada harta, orang mukmin bila tak ada harta dia alhamdulillah. Sebab apa dia? Sebab di akhirat tak banyak nak kena soal depan Allah Ta'ala. Orang yang banyak harta, dia seronok sebab apa dia? Dia tak tahu tentang soal kubur, soal akhirat, soal mahsyar. Dia tak tahu tentang persoalan-persoalan ini. Mungkin kerana jahil, mungkin kerana tidak ambil tahu, ya, dan akhirnya dia seronok memegang, memiliki harta yang banyak. Dia lupa setiap sen akan dihadapkan di hadapan Allah, akan dipersoalkan, diaudit di hadapan Allah. Jadi orang mukmin takut hartanya banyak. Ya, sebab itu Rasulullah sebut tidak bagus orang yang tidak kurang hartanya dan tak sakit badannya. Maknanya kalau kita duit dapat habis, bagus. Dapat je duit, habis. Bagi anak, isteri, bagi mak ayah, belanja kawan-kawan, bagi duit kat surau, bagi masjid, bagi fakir miskin, dizakatkan. Habis. Bukan tak boleh kumpul. Kita kumpul untuk apa dia? Pergi haji, kumpul pergi umrah, kumpul untuk anak pergi sekolah. Bukan untuk kesombongan. Ini dia. Bagus bila duit kita habis. Bila kita mati, kita lapang. Sebab apa dia? Sebab kita dah pindahkan dekat negeri akhirat. Tak menjadi bebanan dan fitnah ujian, ya, kepada waris. Berbanding orang yang suka kumpul, seronok kumpul, akhirnya meninggal dunia, maka penyesalan. Lepas tu di dunia ni tuan-tuan, bila siapa-siapa masuk umur 40, ulama pesan,
sudah-sudahlah kita untuk kita kejar dunia. Kerana sebahagian rezeki Allah Ta'ala dah beri pada kita. Bila masuk umur 40, sebahagian dah bagi dah. Nak keluarga dah keluarga, nak ada anak dah ada anak, nak rumah dah ada rumah, nak ada kenderaan dah ada kenderaan, nak ada simpanan dah ada simpanan. Ni dia. Bila masuk umur 50, ni dah matang. Bila masa Allah boleh ambil. Bila masuk umur 60, kata ulama, ini umur celaka bagi orang-orang yang umur 60 tapi tak sembahyang. Allah. Tapi masih jauh daripada Allah. Kerana apa dia? Nak umur berapa lagi baru boleh balik pada Allah Ta'ala. Ni dia. Bila masuk umur 60. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, perjalanan hidup kita ni perjalanan menuju Allah Ta'ala. Maka ada banyak gangguan-gangguan. Dan siapa di akhir zaman ini dapat melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW akan mendapat kelebihan pahala 100 syahid. Ya, tuan-tuan dapat melaksanakan, mengamalkan sunnah dalam keadaan apa dia? Masyarakat contohnya, ya, dikelilingi masyarakat yang tak mengamalkan sunnah. Kalau kita pergi mall-mall ke, semua orang tak pakai kopiah, kita seorang pakai kopiah, pakai serban. Orang pakai kan? Kita melakukan sunnah di kalangan, di tempat, di kawasan yang semua orang tak buat sunnah, kita buat. Maka kita dapat pahala 100 syahid. Ini dia tuan-tuan. Jadi jihad sekarang tuan-tuan bukan pergi Palestin, tapi jihad sekarang adalah melawan hawa nafsu. Ya? Kita berjihad tentang apa yang kita tahu untuk kita amalkan. Apa yang kita tahu, contohnya sembahyang duha. Berapa ramai yang dah sembahyang duha? Tuan-tuan, kenapa kita sanggup bekerja, keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, keluar pagi balik gelap? Kerana dapat upah, dapat bayaran, dapat ganjaran, dapat duit, dapat imbuhan. Tuan-tuan, duduk dalam kuliah ini tuan-tuan dibayar gaji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, orang mukmin dia sanggup tunggu. Sebab dia dibayar oleh Allah Taala. Kerana duit gaji, duit kerja, keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi, semua yang kita usahakan di dunia daripada kita muda sampai tua, kita mati sepusin tak boleh bawa masuk kubur. Tapi semua yang kita usahakan tuan-tuan dalam hal agama, semua kita boleh bawa di akhirat besok tuan-tuan. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia cuma tempat singgah. Dunia cuma tempat tipu-tipu. Tertipunya dunia kita tengok tuan-tuan, kita naik motor geng, ni kilang kicap ni. Ni kilang kicap besar. Ni kilang ni harganya 1 bilion. Mana ownernya meninggal dah. Jalan lagi, ni rumah 3 tingkat ni siapa? Ni Haji Saad. Mana dia? Dah meninggal dah. Kita jalan lagi, ini tanah ni siapa punya ni? Tanah ni 100 hektar ni. Ini namanya Haji Gembrong. Mana Haji Gembrong? Dah meninggal dah. Tipu daya. Mana yang dulu bangga dengan pekerjaan, bangga dengan jawatan, bangga dengan harta, bangga dengan anak pinak, bangga dengan cucu, bangga dengan harta, meninggal. Nampak? Mulia kita tuan-tuan kerana agama je. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lembu kambing sembayang tak? Lembu kambing baca Quran tak? Jadi siapa tak sembayang macam apa? Saya tak cakap tuan-tuan. Tapi macam itulah. Allah Ta'ala sebut kal an'amu bal hum adall, macam binatang, bahkan teruk lagi daripada binatang. Ni tuan-tuan. Ya. Betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar kita bila duduk di dunia ni tuan-tuan, kita tahu tentang matlamat dan hala tuju kita. Dunia ni bukan tempat, bukan tujuan kita. Betul, orang mukmin dia tak sedih tengok orang duit banyak, rumah besar, kereta besar, dia tidak ada. Kerana tuan-tuan, itu bukan kekayaan. Kekayaan sebenar kata Rasulullah bukan kaya harta tetapi kaya akhlak, kaya jiwa. Ini dia. Kerana bila mana kita ada kekayaan akhlak, tuan-tuan, besok di akhirat Allah Ta'ala tak tanya mana siapa yang ilmu paling banyak, siapa duit paling banyak, siapa jawatan paling banyak. Tapi Allah Ta'ala tanya siapa takwa paling tinggi. Ini dia. Jadi tuan-tuan, kemuliaan sebenar, kalau kita nak kemuliaan sebenar, takwa. Dunia kejap je. Dunia sementara, sakit sementara. Ya, siapa sakit dengkul 20 tahun, sementara. Tuan-tuan, mana ada kita sakit dengkul 10 tahun, 20 tahun. 20 tahun dah habis. Tuan-tuan sakit seminggu, demam. Minggu lepas dah habis. Kita cuma sakit hari ini. Besok Ustaz, besok belum tentu hidup. Tuan-tuan. Hidup ni susah ni, cuma perlu fikir hari ini je. Siapa yang ada banyak masalah, banyak ujian, fikir hari ini je. Hari ni apa dia? Hari ni datang kuliah pergi. Hari ni apa dia? Balik. Hari ni apa dia? Oh, baju belum basuh. Masuk mesin, basuh. Fikir hari ni je. Jangan terlalu fikir yang besok, tahun depan, bulan depan.
Kalau nak fikir juga boleh, tapi kalau tak mengganggu masalah dan fikiran kita. Tapi kalau mengganggu, ustaz macam mana ni ustaz? Beras naik ni, barang harga semua naik ni, anak saya ya Allah. Besok nak masuk U macam mana? Anak awak umur berapa? Baru 5 hari. Allah. Tunggu besar dulu. Baru cerita pasal universiti. Baru 5 hari. Tuan-tuan, hidup ni tuan-tuan, di rezeki ni umpama hujan. Sampai masa dia akan turun, dia tak kira panas ke, panas hujan panas, malam ke, pagi ke, petang ke. Sebab tu tuan-tuan dalam hidup ni tuan-tuan, ya, hidup ni kita lalu je, lalu. Hidup ni modalnya cuma satu yang Rasulullah ajarkan pada kita, sabar. Sabar ni maknanya bertahan. Sabar ni maknanya ikhtiar. Siapa-siapa yang mana anak dia tak pandai baca, umur anak berapa 30 tak pandai baca lagi. Macam mana macam ni? Sabarlah ustaz. Itu bukan sabar, itu gelendam orang Jawa panggil. Sabar ni maknanya apa dia? Sabar ni maknanya ikhtiar. Dah ikhtiar belum? Tak. Biarlah ustaz, saya sabar. Sabar maknanya ikhtiar. Kita sakit, demam, pergi hospital. Itu sabar. Bukan duduk rumah. Itu tak sabar. Sabar maknanya ikhtiar. Ya, Sabarudin. Jadi. Baik hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, dalam hidup ini, ya, Allah Ta'ala jadikan semua ujian. Tuan-tuan tengok orang kereta besar, seronok dia. Dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab itu siapa-siapa dapat jawatan, kita akan salam dia, kita akan cakap apa dia? Tahniah dan takziah. Tuan-tuan biasa tak amalkan macam tu. Sebab apa kena ucapkan tahniah dan takziah? Tahniah supaya elakkan kita daripada hasad dengki. Takziah kerana apa dia? Dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala, mendapat bebanan ujian, jawatan dan pangkat. Ini dia. Apa-apa dapat kelebihan, jawatan dan sebagainya, itu amanah yang dia akan tanggung dan akan jawab depan Allah Ta'ala. Kita salam dia, kita cakap tahniah dan takziah. Dapat jawatan apa? Imam ke, Bilal ke, AJK ke, dapat apa jawatan, salam, tahniah, takziah. Siapa yang ada faham ilmu agama, dia akan faham. Tapi cakap takziah, apa takziah? Aku sakit ke? Ini dia tuan-tuan. Kalau orang faham, dia faham. Oh, ni supaya beringat. Oh, ni ujian daripada Allah Ta'ala. Ini bukan untuk bungah-bungah, bermegah-megah. Tapi ini adalah ujian. Ini dia. Tuan-tuan, orang mukmin sakit dengan sehat, sakit lebih bagus daripada sehat. Kerana tuan-tuan, ya, bila mana kita sakit, kita mendapat pelepasan yang banyak, tuan-tuan. Banyak pelepasan. Ya. Bila mana kita sehat, satu saat waktu lapang kita besok kena jawab depan Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan sakit, tak pergi surau, tak pergi masjid, tak apa, tak ditanya oleh Allah Ta'ala. Tapi sehat, bunyi azan, hayya 'alas salah. Kita pun temankan cucu tengok Doraemon lagi. Kan? Jadi kita tak pergi masjid, tak pergi surau. Sehat tu besok kena tanya banyak. Betul tuan, ada duit dengan tak ada duit. Tak ada duit susah kat dunia, tapi ada banyak duit susah kat akhirat, nak kena jawab. Sakit tuan-tuan, dihapuskan dosanya, diangkat darjatnya. Ketika mana sakit kita dapat apa dia? Mustajab berdoa. Ketika mana kita sakit turun rahmat. Ketika mana kita sakit kita jadi muhasabah. Ketika mana kita sakit dicatat pahala sebesar-besar pahala ketika mana kita sehat. Ketika mana kita sakit digugurkan dosa. Keluar daripada sendi-sendi kita, gugur dosa bagaikan daun-daun yang gugur daripada pohon. Banyak kelebihan orang sakit. Ketika mana kita sakit demam, contohnya panasnya demam ini menggantikan panasnya api neraka Allah Ta'ala. Orang yang sakit bila sehat macam baby yang baru lahir, tuan-tuan. Ya, nak bagi tahu banyak kelebihan orang sakit. Maka tuan-tuan, bila kita sehat, alhamdulillah boleh buat taat. Bila sakit pun alhamdulillah, kerana apa dia? Pembebasan daripada api neraka Allah Ta'ala. Ini dia. Tuan-tuan, bila mana kita sakit, dicatatnya ibadah. Nafas orang sakit ibadah. Tidur orang sakit ibadah. Berbolak-balik dalam tidur orang sakit ibadah. Menggeremeng sakit ibadah. Jeritan orang sakit ibadah. Tuan-tuan, banyak tak kelebihan orang sakit? Banyak. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita belajar, kita akan jadi apa dia? Tenteram. Kalau dulu kita, ya Allah, pegel je hatinya. Kok aku yang kena gaut? Kok aku yang kena kencing manis? Kok aku yang kena darah tinggi? Kenapa aku? Allah Ta'ala kalau sayang pada seorang, Allah Ta'ala akan bagi di dunia kena, supaya ke akhirat tak payah kena azab Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak sayang, Allah biarkan sehat je. Dia umur berapa? 90, ada sakit tak ada sakit. Tapi aku main Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, main nubuh ekor,
kan? Hisap minum arak semua. Haji 90 tak ada penyakit, tak ada, sehat semua. Tahu Firaun? Tahu? Firaun kan tak ada sakit. Kenapa? Aku nak lawan Firaun. Ni tuan-tuan. Mana dalam hidup ni tuan-tuan, ya, bila mana kita sakit, Allah Ta'ala sedang memberi peringatan. Apa-apa jua penyakit. Penyakit ni ada dua. Mental, physical. Mental, jaga anak sakit, mak sakit, isteri sakit, kawan sakit, adik-beradik sakit, mental. Kita sehat, tapi kena jaga orang sakit. Alah, pegel. Ini dia, ya Allah, basuh tayinya, dah buat nasi goreng, dah dibagi, dia untal pula. Allah, sabar. Ataupun kita sendiri sakit. Tuan-tuan, apa-apa ujian, itu adalah teguran daripada Allah. Ya. Kita ni tuan-tuan, suka salahkan sebab, 100% sebab. Keluar daripada surau, selipar hilang, kita tengok CCTV. Walah, rupanya Haji Sohot yang rembat colong aku punya ni. Dicopet. Tuan-tuan. Orang mukmin tak? Tuan-tuan, daripada beratus-ratus yang datang, ya, Haji Sohot kenapa ambil selipar kita? Kenapa tak ambil selipar orang lain? Jawapannya memang telah ditulis oleh Allah. Ini bahagian ujian kita. Orang lain ada bahagian orang lain. Kita tak letakkan 100% kesalahan tu pada Haji Sohot. Kita muhasabah diri. Mungkin ada salah silap kita. Allah Ta'ala sedang menegur kita. Tuan-tuan, keluar aja tuan-tuan. Dekat highway tuan-tuan. Beribu-ribu kenderaan. Kenapa kita yang kena cium? Allah, siapa yang langgar, kurang ajar teman. Kita pun keluar tengok. Ya Allah. Kenapa dek? Sorry bang, tengok WhatsApp. Halah. Amit-amit jambang bayi. Tapi kalau orang yang beriman, dia keluar. Tak apa dek. Ini semua telah ditulis oleh Allah. Saya boleh cakap macam tu. Ngalamat. Ni 40 tahun datang kuliah pun belum tentu boleh cakap macam tu tau. Saya pernah kat Shah Alam, ya, section berapa rahsia? Section 17. Ya. Seorang haji tu mengamuk. Tukang mengamuk, marahlah. Kereta tu bumper dia tercabut. Alah, bumper tercabut tu biasa lah, pasang klip berapa sen sangat. Kan? Mengamuk. Tu dah 40 tahun, tak tahu berapa puluh tahun dah belajar bab sabar. Saya nak bagi tu tentang bukan mudah. Sabar ni. Ini dia. Ya, kita keluar rumah ni kalau ada orang aniaya kita, darah tu naik. 40 tahun belajar bab sabar. Bukan senang tuan-tuan. Siapa yang mana kucing berak depan rumah cukup, kurang ajar. Siapa nak ajar kucing tu? Bukan dia pergi sekolah. Kucing tu berak rumah kita tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar kat kita. Siapa yang faham ni teguran daripada Allah Ta'ala, dia ambil, dia bersihkan dia. Ni tuan-tuan. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kesimpulan daripada perkongsian saya pada hari ini, antara akhlak utama yang Rasulullah ajar pada kita sebagai satu kunci untuk masuk syurga, sabar. Sabar. Sebab sahabat baginda Rasulullah tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong nasihatkan aku. Rasulullah kata jangan marah. Sahabat kata itu je ke? Lagi Rasulullah, jangan marah, la taghdab. Lagi Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. Maknanya apa dia? Bukan senang tuan-tuan. Nak sabar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah bagi pahala unlimited. Tidak ada batasan pahala. Jadi tuan-tuan, sebab itu dalam hidup ni sabar ada 4. Sabar dalam mentaati Allah. Ni sekarang sabar. Ada yang datang nak sembahyang isyak, ustaz ni bila nak berhenti kuliah. Kan? Yang kedua, sabar apa dia? Sabar dalam menerima ujian. Ya, macam-macam ujian. Tengok ni, abang, okey. Sembang 2 jam, ustaz, sebenarnya bini saya nak kahwin lagi. Sebenarnya saya nak kahwin lagi, bini tak bagi. Allah. Ada ni. Bini tak bagi kahwin lagi. Yang ketiga, sabar dalam apa dia? Menahan diri daripada melakukan maksiat dan dosa. Dan yang keempat, sabar dalam mendapat nikmat. Kita dapat nikmat ni tuan-tuan, kita ingat kita berjaya semua datang daripada Allah. Jangan kita bangga. Haji, macam mana anak-anak boleh berjaya? Well. Saya memang keturunan berjaya, keturunan mat kilau. Bila kita dapat kejayaan, rumah baru, bini baru, kereta baru, semua kelebihan-kelebihan. Haji, macam mana boleh berjaya? Allah bagi. Macam mana surau ni boleh cantik? Dulu saya datang 10 tahun dulu tak macam ini. Allah. Ini dia. Allah bagi. Ya.
Macam anak-anak cemerlang, Allah. Boleh tak lepas ni bila orang tanya cakap macam tu? Macam mana pokok-pokok ni? Allah. Yalah Allah Allah lah, tapi ada cara-cara baja lah, itu baru. Yang kedua baru tu. Baru kita sebut usaha. Ini tak, oh kita dah ambil dada. Jangan macam tu. Ya, jadi sekadar itu daripada saya. Yang baik datang daripada Allah dalam mata diri saya. Di luar sana insya-Allah seperti biasa, yang nak dapatkan bekalan madu, nak bermadu tak boleh. InsyaAllah boleh ambil dahulu, di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian ceramah Madu Rasul yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Naim bin Sa'adun. Namun saya nak highlightkan dua perkara. Yang pertama, bila dikatakan bahawa dunia ini adalah permainan, hiburan dan perhiasan. Seperti mana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 20. Yang bermaksud, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang semata-mata permainan, hiburan yang melalaikan serta perhiasan. Ila akhir. Ayat panjang ya, tapi itu antara ayat yang disebutkan. Namun bagaimanapun, sebagai manusia, walaupun kita kejar akhirat, dunia tidak kita tinggalkan. Seperti mana dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu akan pahala dan kebahagiaan di akhirat, namun janganlah engkau lupakan bahagiamu di dunia dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah ruah, dan jangan engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Sadaqallahul azim. Jadi sekali lagi ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana bersedia menyampaikan ceramah pada malam ini. Dan sebelum mengakhiri, pesanan daripada pihak surau, nanti selepas solat Isyak sebelum tuan-tuan balik, ada sedikit jamuan di luar tu yang tak seberapa lah, tapi adalah tuan-tuan bolehlah nak menjamah sebelum balik ke rumah. Nak harap KFC tak adalah, tapi bolehlah kita jamah di luar tu ya. Dan untuk akhirnya saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.